directly pergi kepada chapter 5 dan 6 lah, iaitu pemikiran kritis. Okay, semalam kita dah tengok dari segi konsep pemikiran, kita tengok teori-teori pemikiran. Okay, so hari ni kita pergi kepada pemikiran kritis. So untuk topik pada pagi ini adalah topik yang terakhir yang kita akan nilai kamu untuk ujian yang kita akan lakukan pada second class ni lah, pada bulan 3 kan, tak silap saya dah tak ingat dah. Okay, bulan 3. Alright. Apa-apa pun nanti saya akan mention dalam huruf asal lah untuk remind kamu untuk study lah, takut kamu terlupa ada ujian pada hari berkenaan. Okay. Okay, kita go straightly kepada chapter untuk kuliah chapter 5 dan 6 ini, itu pemikiran kritis. Okay, saya share slide. Kamu dah download semua slide? Dah download dah? Okay. Sudah download dah. Okay. So, hari ni saya rasa tak banyak, sekejap je ni. Okay. Sudah boleh lazy-lazy dah. Silogisme. Bukan, ni dah bawa lagi. Dah pergi bawah ni sebenarnya banyak. Okay, dalam 30 lebih slide juga hari ni. Okay, sudah 5 kita ya. Pemikiran kritis. Sekejap, alamak. Kalau yang dalam buku boleh sama juga doktor, dia punya point isi dia. sama je. Oh, dah dapat buku Dah. Oh, cepatnya. Sama je. Okay, cuma yang dalam buku sebenarnya lebih detail lah. Kan? Lebih baca lebih detail. Okay. Okay, pemikiran kritis lah. Kuliah 5 dan 6. Okay, apa objektif dia? Di akhir sesi ni pelajar akan dapat memahami apa itu konsep logik. Okay, dia boleh menerangkan elemen dalam konteks pemikiran kritis, itu argument, apa itu silogisme, apa itu falasi, dan you boleh apply elemen tersebut dalam proses PDP, dan kita boleh kaitkanlah pemikiran kritis dengan isu dan keras masa pendidikan. Okay, kita tengok dulu apa yang dikatakan dengan konsep asas logik. Okay. Kalau kita lihat pemikiran ni, macam kita dah explain semalam topik pertama, pemikiran ni adalah proses ke arah penyelesaian masalah. Okay. Yang mana 3 perkara akan berlaku dalam proses pemikiran, mesti bermula dengan masalah, mesti wujudnya masalah, dan kita perlu melakukan aktiviti pemikiran, dan akhirnya kita boleh menyelesaikan masalah tersebut. Okay. Oleh itu kita boleh rumuskan bahawa proses pemikiran ni dia bermula dengan masalah. Pemikiran ni kita gunakan dan kita selesaikan dia jadi kita perlu selesaikan satu permasalahan tersebut. Okay. Walau bagaimanapun, proses pemikiran bagi setiap individu ni dia adalah berbeza kerana disebabkan kemampuan otak, disebabkan oleh pengalaman, disebabkan oleh pengetahuan masing-masing dalam menyelesaikan masalah tersebut. Okay. Dan terdapat pelbagai ilmu actually yang boleh kita pelajari untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Okay. Salah satu ilmu penting adalah pemikiran logik lah. Okay. Dan pemikiran logik ni akan melibatkan 2 pemikiran yang lain, iaitu pemikiran kritis dan juga pemikiran analytical. Okay. Dan salah satu komponen penting untuk membantu kita dalam proses berfikir ni adalah kita berupaya menilai dan melihat berkaitan terhadap satu perkara tu. Benda tu kita akan panggil sebagai logik lah. Okay. Dan kita dapati
ilmu logik ni dia menjadi asas penting ya dalam kita punya pemikiran kritis tadi analytical seperti yang saya kata sebelum tadi. Alright. So kita akan tengok apa itu logik lah. Okay, apa yang dikatakan dengan logik. Okay. Actually istilah logik ni dia ada pelbagai tafsiran. Okay. Namun di sini kita boleh katakan ilmu logik ni adalah satu sains penaklukan pemikiran. Okay? Dan ilmu logik ni dia merupakan satu set andaian yang melibatkan proses penaklukan bagi kita membenarkan hujah tu diperdebatkan. Okay? Dan apa yang dikatakan dengan penaklukan? Kita cakap penaklukan, apa benar penaklukan tu? Apa definisi sebenar penaklukan tu? Dia adalah satu proses untuk kita capai kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang konkret. Itu adalah penaklukan. Okay? Dan pemikiran logik ni adalah keseluruhan proses yang membawa kepada keputusan melalui penaklukan yang berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan konkret. So logik ni mesti ada satu bukti yang konkret untuk kita buat keputusan lah. Itu adalah pemikiran logik. Okay. Dan kita boleh katakan pemikiran logik ni dia tercetus daripada hoki. Hoki tu apa? Ingat lagi tak semalam? Hemisfera otak kiri. Ya, hemisfera otak kiri yang mana dia tertumpu kepada fikiran yang sistematik ya, serta dia menekankan kepada fakta dan bukti. Okay. Bila kita berkata dengan perkataan logik ni dia mesti sentiasa mencari dan menilai sesuatu sama ada satu pernyataan itu betul atau salah, baik atau buruk, ataupun sah ataupun tak sah. Okay. Kalau satu pernyataan itu betul, kita akan terima. Kalau salah, kita akan tolak. Tak ada istilah kemungkinan dalam logik. Mungkin tak boleh terima. Betul atau salah saja. Okay? So itu adalah pemikiran logik. Orang nak masuk. Boleh masuk kan? Sekejap saya tengok. Untuk saya letak. Ada orang request nak masuk. Boleh ke? Sekejap. Okey, kita tengok konsep asas ilmu logik. Okey, logik ni selalunya kita anggap orang yang pintar dalam mematahkan hujah-hujah orang lah. Okey. Namun sebelum seorang tu dia berhujah secara logik, so terdapat beberapa konsep lah. Konsep asas dalam ilmu logik yang perlu kita ketahui lah dalam ilmu logik. Antaranya adalah andaian, premis, pernyataan umum, pernyataan khusus, kualifikasi dan reputasi. So benda-benda yang saya sebut ni akan kita tengok satu persatu selepas ini. Okey, kita tengok dulu konsep asas yang pertama iaitu andaian. Apa yang dikatakan dengan andaian? Andaian ni adalah kita boleh umpamakan sebagai anggapan ataupun sangkaan. Okey. Andaian ni adalah keputusan ataupun pendapat yang kita anggap sebagai benar. Sungguh pun kita tak pasti atau mungkin tak betul pasti, tapi kita anggap sebagai satu kebenaran. Okay? Bila kita kata andaian, mungkin benda tu benar ataupun tak pasti benda tu betul atau tak, tapi kita anggap dia betul. Okay? So, sebagai contoh, contoh ni saya ada tertinggal sikit. Okay? Saya boleh tambah lah sikit. Sebenarnya, contoh dia Amani kehilangan wang apabila dia pergi mandi. Okay? So kita andaikan maka Bella lah yang mencuri. Itu adalah andaian. Okay, dalam contoh ni tertinggal
tertinggal. So boleh tambahlah dalam you punya slide lah. So boleh tambah kat sini. Boleh. So boleh tambah, saya tulis Okay, maka kita boleh buat andaian bila dia mana hilang wang bila dia pergi toilet mandi. So dia buat andaian maka Bella lah yang mencuri. Kenapa dia kata Bella? So mungkin Bella ni adalah dia punya roommate ke apa dekat asrama. So ini adalah andaian mencuri. Konsep andaian ni juga dia turut wujud dia berdasarkan kepercayaan semata-mata, iaitu andaian ataupun bukti okay? Bukti yang tak berdasarkan bukti sama sekali lah. Okay? Contohnya dalam masyarakat Melayu ni kita percaya bahawa kalau kita potong kuku malam akan jadi papa kedana. So itu semua andaian. Ini disebabkan oleh mungkin dari segi kita punya kesangkaan ataupun kepercayaan orang-orang dulu, macam orang dulu. Kalau potong kuku malam kata menjadi papa. Apa lagi andaian-andaian? Kalau duduk atas tangga macam mana? Anak kata duduk atas tangga jadi apa? Ingat lagi tak andaian-andaian yang biasa orang lama-lama persoalkan? Lambat kahwin. Lambat kahwin ke kahwin dengan orang tua? Kalau menyanyi kat dapur kahwin dengan orang tua. Oh, nyanyi pada orang tua. Kalau duduk di tangga lambat kahwin. Okay, apa lagi andaian-andaian yang biasa kita dengar? Benda tu bantal. Duduk atas bantal bisul kan? Okay, itu semua andaian. Okay, berdasarkan kepercayaan semata-mata. Okay, kita tak ada bukti hukum katakan benda tu betul atau tak. Itu kepercayaan dalam kalangan masyarakat Melayu kan? Itu semua itu dia punya andaian saja. Okay, itu antaranya lah untuk kita pentingkan konsep andaian. Okay, seterusnya kita pergi pada konsep asas yang kedua untuk ilmu wajib ini adalah yang kedua adalah apa yang dikatakan dengan premis. Okay, premis ni adalah satu pernyataan berunsurkan andaian, sebab dan juga anggapan yang dijadikan asas untuk sesuatu hujah dan untuk kita mencari keputusan. Okay, yang mana premis ni kita boleh dijadikan asas untuk seperti tadi untuk kita untuk jadi asas untuk kita satu hujah dan akhirnya kita boleh buat keputusan lah. Okay, contohnya kehidupan di bandar dikatakan lebih baik daripada di kampung. Okay, itu adalah contohnya. Seterusnya kita tengok daripada konsep seterusnya adalah pernyataan umum. Apa yang dikatakan dengan pernyataan umum? Okay. Pernyataan umum ni ataupun kita kata generalisasi ni, dia merupakan satu kenyataan ataupun premis yang menerangkan secara umum sesuatu perkara, peristiwa dan sebagainya dalam kehidupan seharian kita. Okay. Sebenarnya pernyataan begini tak digalakkan kerana ianya terlalu bersifat terbuka, menyalahkan pihak tidak bersalah dan dia boleh mengelirukan. Okay, sebagai contoh, kalau kita lihat di slide ini, hujan lebat menyebabkan banjir kilat. Ini adalah satu pernyataan umum. Okay, dikata hujan lebat menyebabkan banjir kilat. Betul ke? Banjir kilat ini disebabkan hujan semata-mata, lebat semata-mata? Mungkin disebabkan saliran air yang tidak bagus, yang tidak berkualiti menyebabkan banjir kilat. So ini adalah satu pernyataan umum. Okay? Dan contoh yang kedua mengatakan makan berlebihan akan menyebabkan penyakit obesiti. Adakah dengan makan berlebihan boleh menyebabkan obesiti? Mungkin juga disebabkan oleh jenis makanan yang kita ambil. Mungkin disebabkan oleh faktor kuantiti makanan yang kita ambil, ataupun mungkin disebabkan oleh kekerapan kita makan boleh menyebabkan kita mendapat penyakit obesiti. So itu adalah satu pernyataan umum yang kita kata dia selalu bersifat terbuka dan terkadang dia boleh mengelirukan. Okey, itu adalah pernyataan umum. Dan kita fokus pula kepada konsep seterusnya adalah apa itu pernyataan khusus. Tadi umum, sekarang khusus. Okey, pernyataan khusus ni adalah dia merujuk kepada kenyataan ataupun premis tentang sesuatu kejadian, peristiwa ataupun seseorang atau sesuatu benda di mana ia bersifat tepat. Okey, contohnya saya nak contoh sikit.
Contohnya dia cakap, pantasnya Ali berlari seperti kuda. Okey, kat mana dia kata pernyataan khusus ni? Dia menggambarkan Ali ni, dia berlari, pantasnya kita ibaratkan seperti kuda. Itu adalah pernyataan khusus. Okey, seterusnya kita tengok apa yang dikatakan dengan konsep seterusnya dalam ilmu logik ni, apa yang dikatakan dengan kualifikasi. Kualifikasi ni adalah satu perkataan ataupun frasa yang menguatkan atau membetulkan sesuatu kenyataan umum sekiranya fakta yang tepat tak dapat dibuktikan. Okey, perkataan ataupun frasa yang menguatkan ataupun membetulkan satu kenyataan umum sekiranya fakta yang tepat tidak dapat dibuktikan. So antara frasa-frasa kualifikasi yang kita boleh gunakan adalah seperti sebahagian besar, dalam keadaan tertentu, seringkali dan juga kebanyakan. Okey, sebagai contoh, okey, katakan kita dapati memang lebih kurang 90% 90% pelajar kita lulus dalam peperiksaan akhir, tapi kita tak dapat memberikan fakta yang tepat, tak boleh buktikan memang lebih kurang 90% pelajar kita lulus, maka kita akan menggunakan kita punya pernyataan ini menggunakan kualifikasi. Kualifikasi ini adalah satu frasa yang menguatkan kita punya kenyataan. So dalam contoh ini, kualifikasi kita menggunakan sebahagian. Okey, sebahagian besar. Okey, so sebahagian besar ini adalah kualifikasi untuk mengukuhkan kita punya kenyataan bahawa pelajar kita ni ramai yang lulus dalam peperiksaan akhir. Itu adalah kualifikasi. Okey, so saya pergi ke konsep yang seterusnya. Okey ke? Laju ke? Should be okay? Okay. Okay. Boleh? Boleh ke? Boleh. Alright. And then konsep yang terakhir adalah dalam ilmu logik ini adalah refutasi. Okay? Refutasi ni merupakan hujahan, okay? Hujahan yang memusnahkan asas logik atau premis orang lain yang telah diterima sekian lama. Okay? Kalau maksudnya sebelum ni kita menerima hujahan tersebut, tapi bila ada refutasi kita cuba buang ataupun tukar hujahan tersebut. Okay? Kita nak musnahkan premis yang sedia ada. So kita akan gunakan refutasi. Okay? So inilah tujuannya kita guna refutasi. Okay? Kita merupakan asas logik ataupun premis hendak diganti dengan yang baru. Kita nak gantikan kenyataan yang baru dengan menggunakan refutasi. Sebelum ni orang dah terima dah benda tu, tapi sekarang kita nak tukar dia, kita nak buang premis yang sedia ada. Contohnya kalau sebelum ni semua orang terima mengatakan kejayaan satu syarikat A tu disebabkan oleh pengarah urusan dia, tapi bila kita melaksanakan reputasi, kita nak buang idea asal ini, ada yang orang terima ni, kita kata kejayaan syarikat A tu bukan disebabkan oleh kerja keras pengarah urusan dia, tetapi oleh kerja keras pekerjanya. So berlakunya reputasi di sini. Kita cuba memusnahkan asas logik atau premis yang sedia ada. Mungkin itu adalah reputasi. So itu adalah antara konsep ataupun asas yang ada dalam ilmu logik. Okay. Nampak tak? Okay, sekarang tak? Boleh tak? Boleh faham tak sekarang? Okay, so now saya move kepada apa yang dikatakan dengan pemikiran kritis. Okay. Seperti yang saya jelaskan sebelum ni, ilmu logik ni merupakan komponen utama ya dalam pemikiran kritis. Okay. Oleh itu apa yang dimasukkan, oleh itu kita kena tahu apa yang dimasukkan dengan pemikiran kritis. Okay. Menurut Kamus Dewan 1984, okay, perkataan kritis ni ditakrifkan sebagai tidak dengan begitu saja menerima atau mempersetujui sesuatu, kena timbang buruk baiknya terlebih dahulu. Itu adalah mengikut definisi Kamus Dewan. Apa dikatakan dengan kritis? Maksudnya kena timbang perkara, tak boleh sewenang-wenang ni kita menerima sesuatu idea. Okay? Timbang baik buruk,
suatu idea. Tak boleh senang-senang kita nak terima. Okey. Yang mana perkataan kritik ni berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud kritikos, yang bermaksud mampu menilai. Okey. Okey. Seterusnya, kita boleh simpulkan bahawa pemikiran kritis ni bukan hanya membincangkan soal nilai, baik atau buruk, tapi kita bincangkan juga soal fakta tersebut. Kita pertimbangkan fakta tersebut sama ada betul, benar ataupun salah. Okey. Kita menilai juga dari segi soal bahasa sama ada jelas atau kurang jelas. Dan terutamanya sekali dari segi soal susunan hujah. Okay? Soalan susunan hujah sama ada sah ataupun tidak sah. Okay? Jadi bagi tujuan tersebut, pemikiran kritis ni memerlukan seseorang individu berfikir secara mendalam dan perlu membuat pertimbangan yang serius, tentang sesuatu idea yang dikemukakan. Okay? Setiap pertimbangan tersebut perlu jelas dan logik agar kita boleh terima dan kita boleh gunakan. Okay? So kita boleh katakan pemikiran kritis ni dia punya perumpamaan dia seperti perbuatan kita membuang antah dalam beras. Okay, dalam beras kan ada antah kan? Kita tidak boleh masak nasi terus kan? Kena pilih antah dulu, betul tak? Betul ke tak betul? Kita tak tahu antah tu apa. Tahu tak antah tu apa? Tahu. Okay. So dalam ciri-ciri pemikiran kritis, seorang itu dia perlulah reaktif, dia perlu membuat penilaian, dia perlu analisis dan dia perlu logik. Ini adalah 4 ciri-ciri pemikiran kritis. Okay. Dan sikap pemikir kritis yang baik. Ini adalah sikap. Macam mana seorang pemikir kritis yang baik? Dia perlu berfikiran rasional. Okay? Dia mampu meneliti pengalamannya, dia boleh nilai dan timbang berbagai pendapat dan idea sebelum berkeputusan. Okay? Dan dia juga dikatakan mampu untuk mempertimbangkan dan memutuskan kesahihan pernyataan yang dilakukan oleh pihak lain. Dia tak sewenang-wenang je lah nak dengar orang cakap. Dia boleh timbang tara orang cakap sama ada betul ataupun tak betul. Dia orang yang kritis yang baik ni dia perlu ada perasaan ingin tahu dan dia perlu terbuka. Okay. Dan seterusnya mengutamakan kejituan. Kejituan ni adalah satu ketepatan. Okay, ketepatan. Okay, sebenarnya bukan objectivity, actually tersalah. Dia sebenarnya objectivity. Okay, objek K tertinggal. Okay, objectivity ni maksudnya perihal ataupun keadaan yang objektif lah, tidak dikuasai ataupun dipengaruhi atau perasaan orang lain lah. Okay, tinggalkan kejelasan serta ketepatan, sentiasa memiliki maklumat yang cukup. And then dia sentiasa mencari alternatif dan sensitif terhadap perasaan orang lain. So inilah sikap pemikir kritis yang baik. Okay. Dan kita pergi kepada seterusnya. Tadi kita cakap pasal pemikiran kritis. Sekarang adalah pemikiran yang kedua, analytical. Okay. Yang mana saya kata sebelum ini, ilmu logik ni turut menjadi asas dalam pemikiran analytical. Okay, di mana istilah analytical ni sebenarnya berasal daripada perkataan analisis. Okay, dia berasal daripada perkataan analisis. Apa yang dikatakan dengan pemikiran analytical? Dia berfikir secara analytical ni adalah di mana dia melihat suatu perkara itu secara lebih mendalam dan juga terperinci. Ini adalah pemikiran analytical. Okay. Di mana dia akan pecahkan masalah yang besar itu kepada bahagian-bahagian yang kecil supaya dia boleh tangani. Okay. Dan di sini pelbagai analisis dibuatlah bagi menjawab soalan-soalan apa, mengapa, bila, bermana, siapa dan di mana. Okay, sebagai contohlah. Okay, kita nak buat pemikiran analytical, kita nak analisis kan.
kita buat contoh pembuangan bayi. Okey, pembuangan bayi. Okey, bila kita nak guna persoalan-persoalan ini. Okey. Kalau kita nak guna apa? Apa ni kita nak tanya apa? Masalah. Apa masalah yang berlaku? Okey, masalah apa yang berlaku? Pembuangan bayi lah. Okey. Apa lagi? Apa punca? Apa punca? Apa faktor kan? Faktor-faktor menyebabkan berlakunya masalah pembuangan bayi. Okey, betul? Okey, kalau kita nak guna mengapa? Mengapa berlaku Sebab mengapa Mereka membuang bayi. Mengapa seseorang itu sanggup kan? Seorang itu sanggup membuang bayinya kan? Kita boleh tanya kan? Okey, boleh juga. Lagi apa lagi agaknya? Soalannya. Di mana? Okey, kita nak jawab di mana? Di mana tu nak tanya apa? di mana tempat pembuangan bayi? Menggalak ni. Di kat mana dia buang bayi tu, macam tu. Kita boleh tanya juga di mana biasanya orang buang bayi ke tak? Kan di mana biasanya orang buang bayi? Kita banyak terlalu dengar kes pembuangan bayi. Kat mana biasanya orang buang, tu tak? Okay. Ataupun di mana biasanya sering berlaku? Kawasan bandar, kawasan tak bandar, betul tak? Okay. Apa lagi persoalan yang kita boleh tanya? Siapa golongan yang sentiasa membuang bayi ni? Ya, siapa yang selalu kan yang terlibat dalam kes-kes macam ni. Okey, betul? Apa lagi kita nak tanya? Di mana dah? Siapa dah? Bagaimana? Bagaimana mereka melahirkan anak tu tanpa orang lain di sisi, dan maksudnya bagaimana diorang boleh membuang bayi? menghadapi? Situasi lah. Okay, dan juga kita boleh tanya bagaimana kita nak atasi masalah ni, kan? Betul? Alright, okay. Bila? Bila tu? Bila dia beranak. Bila? Sebelum Kebiasaannya 9 bulan selepas hari perayaan Valentine's Day. Biasa. Okay, bila Tahun biasanya baru. maksudnya kita dapati bila biasanya keadaan pembuangan bayi berlaku. So daripada situ kita boleh predict, biasanya kalau musim-musim cuti-cuti ni berlakulah kes-kes yang tidak sepatutnya ini dan menyebabkan akhirnya berlakunya pembuangan bayi. So ini adalah berkaitan dengan pemikiran analitikal. Kita lihat satu tu secara mendalam dan secara terperinci. Okay. Dan sekarang kita pergi kepada argument. Okay, apa yang dikatakan dengan argument lah. Okay. Pemikiran kritis ni dia banyak berpusatkan pada argument. Okay. Apa yang dikatakan dengan argument, kalau dalam bahasa biasa, argument ni bermaksud perdebatan ataupun perbahasan ataupun pertentangan pendapat. Itu adalah argument. Okay. Argument ni merujuk pada satu set dakwaan yang kita kemukakan, yang mana kita nak, dalam usaha kita nak buktikan dakwaan tu diterima secara rasional. Itu adalah argument. Okay. Namun begitu, argument ni telah memberi konotasi yang negatif terhadap masyarakat. Maksudnya dia memberi satu persepsi yang buruk ataupun negatif, dipandang buruk negatif terhadap masyarakat kalau kita melaksanakan argument ini. Okay. Okay, kita tengok apa yang dikatakan dengan argument. Okay. Ayat-ayat argument dia ada struktur dia sendiri. Dia mesti ada premis, mesti ada kesimpulan. Okay. Apa yang dikatakan dengan premis? Premis adalah asas hujah yang ada, alasan dan ada bukti. Itu dikatakan dengan premis. Okay. Kalau kesimpulan merujuk kepada dakwaan yang dipertahankan dalam hujah, biasanya didahului dengan sendi logik lah, seperti oleh itu, oleh yang demikian, jadi, maka dan kesannya. Okay. Kadang-kadang kan premis ni dia memberikan bukti yang khusus agar diterima untuk membuat kesimpulan, ya. That's why dia ada mengandungi alasan dan juga bukti. Kita tengok contoh apa yang dikatakan dengan argument. Okay. Dia kata kat sini dari segi premisnya, Wang mempunyai banyak kebaikan.
So dalam premis ni ada alasan dan juga bukti dia. Kalau ada wang, mempunyai banyak kebaikan. So dalam dia punya kesimpulan, oleh itu mempunyai banyak wang adalah lebih baik. Okay. Kat sini premis dia, kalau hari tidak hujan, ramai orang akan datang ke pesta. Okay, ini adalah premis. Kesimpulannya, oleh kerana hari hujan, oleh itu tidak ramai orang datang ke pesta. Okay. Dan pengkelasan argumen ni boleh dibahagikan ya kepada dua keadaan, iaitu kita boleh tengok apa dikatakan dengan argumen induktif dan argumen deduktif. Saya rasa perkataan induktif dan deduktif ni selalu anda dengar ya. Okey. Dan perlu anda bezakan, okey. Dan seterusnya kita boleh lihat argumen sah dan juga argumen tidak sah. Okay, kita akan lihat satu persatu. Okey, apa yang dikatakan dengan argumen induktif? Argumen induktif ni dia bermula dengan kes khusus. Dan daripada kes itu kita membuat kesimpulan umum. Okey, maksudnya daripada khusus perkara yang khusus akan membuat kesimpulan umum. Daripada kecil kepada kesimpulan yang besar. Okey, umum. Okay, sebagai contoh, kalau kita tulis diagram macam ni lah. Daripada khusus kita membuat kesimpulan khusus. Daripada khusus kita membuat kesimpulan umum. Inilah diagram dia. Okay. Contoh premis dia, kita di sini, nenek saya kuat berletih. Okey, kat mana menunjukkan khusus kat sini? Nenek. Nenek saya. Saya ni adalah khusus kan? Okey, lagi? 65 tahun usianya. Usia 65 tahun pun khusus. Okey, jadi daripada perkataan khusus ni kita buat kesimpulan umum. Kita kata perempuan tua Kuat berletih. suka berletih. Kita buat assumption sebab disebabkan nenek awak tu yang kuat berletih dan dia tua, akhirnya you buat kesimpulan umum, perempuan tua suka berletih. Itu adalah satu argumen induktif. Dari satu kes khusus you buat satu kesimpulan umum. Okey, itu adalah induktif. You ingat macam ni je lah. Kalau orang yang dah kahwin, bagi orang yang dah kahwin, bila dia nak melahirkan anak dengan kaedah induction. Okay? Induction kan dia memaksa saluran ataupun bukaan untuk kita mengeluarkan baby tu. Actually tak ada bukaan, you paksa daripada sempit ke besar. That is the inductive. Ingat macam tu je. Nak ingat balik. Okay. So kalau argument deduktif dia terbalik. Okay, dia terbalik. Okay, dan kalau kita lukis diagram dia macam ni. Agak-agaknya macam mana actually sebenarnya? Dari umum ke khusus? Dari umum ke khusus, betul. Okay, dia bermula dengan satu dakwaan am ni adalah umum. Okay, bermula dengan dakwaan am atau umum. Dan daripada dakwaan tu kita membuat kesimpulan tiap-tiap kes adalah benar. Okay, maksudnya kita buat kesimpulan khas lah, kesimpulan khusus lah. Okay, sebagai contoh, okay, ini daripada umum kepada khusus. Okay, sebagai contoh premis ni mesti sesuatu yang umum. Okay, umumnya adalah di mana lelaki lebih berani daripada wanita. So umumnya kita boleh kata lelaki lebih berani daripada wanita. Ini adalah satu kenyataan yang umum. Okay, dan kita katakan Maniam ni adalah seorang lelaki. Jadi daripada kenyataan umum ini kita khususkan dia, kita boleh kata oleh itu Maniam ni lebih berani daripada semua wanita. Okay, sebab kita buat ada statement umum kata lelaki berani daripada wanita. So kita boleh buat assumption khususnya Maniam ni adalah lebih berani daripada wanita. Kenapa? Sebab Maniam ni adalah seorang lelaki. Okay, itu adalah deduktif. Kemudian kita pergi pada argumen sah. Apa yang dikatakan dengan argumen sah? Argumen sah ni dikatakan sah apabila kesimpulan dia selaras dengan premis dia. Maksudnya premis sah, kesimpulan sah. So kita panggil dia sebagai argumen yang sah bila dia selaras. Bila
premis dan kesimpulan sah. Okay, bila setiap premis tu mestilah sah dan diterima secara logiknya. Okay, jadi kesimpulan yang tu mestilah terhasil daripada premis yang sah lah. Okay, sebagai contoh, semua orang Melayu adalah Islam. Sah ke tak sah? Sah kan? Sah. Sah. Okay. Encik Ali seorang Melayu? Sah ke tak sah? Entah. Sah. Kedua orang Melayu Encik Ali. Kalau Encik Ali ni nampak macam orang Melayu. Ali tu macam Ali ni Melayu lah. Melayu. Kata Ali ni Cina kan? Apa dengar ke Ali ni Cina? Tak tahulah kod nama dia panggil dia Cina apa Ali tapi sebenarnya dia Cina. Tapi biasanya kalau Ali ni sinonim dengan orang Melayu lah. Ahli dia. Okey, jadi bila kita punya premis susah, kita boleh kata dia punya kesimpulan pun salah. Kita boleh, oleh itu kita kata Encik Ali adalah Islam. So sah. Dia bila dia Melayu, dia adalah Islam. Okey. Seterusnya kita tengok bagaimana argumen ini dikatakan tidak sah. Tadi sah bila premis dan kesimpulannya sah. Okey. Dia berlaku dalam 3 keadaan argumen tidak sah ini. Okey. Yang mana bila kadang-kala yang keadaan pertama, situasi pertama apabila premis dalam satu argumen itu dia tak panggil betul sebenarnya sah. Okay, sah, salah turun betulkan. Tetapi kesimpulannya tidak sah. Maksudnya argumen dia sah, argumen sah tapi kesimpulan dia tidak sah. Okay, maksudnya ada salah satu tak sah. So kita panggil argumen tidak sah lah. Okay, seterusnya dalam situasi kedua, apabila dalam premis dalam satu argumen itu tidak sah, bukan tidak benar, tidak sah, okay, ataupun disyaki tidak sah, tetapi kesimpulan dia sah. Okay, maksudnya ada argumen yang tidak sah ataupun disyaki tidak sah, kesimpulan dia sah. Okay, jadi ada salah satu tidak sah, itu kita kategorikan dalam argumen tidak sah lah. Seterusnya, bila dua-dua premis dan juga kesimpulan dalam satu argumen tu dia adalah tidak sah. Okay, so ini adalah keadaan, 3 keadaan yang berlaku apabila argumen tu dikatakan tidak sah. Kita lihat satu persatu contoh dia. Okay. Masih keadaan tu boleh? Kita tengok dalam situasi pertama. Situasi pertama, argumen tidak sah apabila premis dalam satu argumen tu sah tapi kesimpulan dia tidak sah. Sekarang premis semua sah tapi kesimpulan tidak sah. Kita tengok contoh dia. Semua gagak adalah burung, betul tak? Sah tak? Sah. Betul. Sah. Sah, benar lah, betul lah. Okey. Semua merak adalah burung, Sah. betul tak? Sah. Betul. Sah. Sah. Tak betul ke? Merak bukan kategori burung ke? Dalam kategori Burung. burung, gagak, Burung merak, merak. burung merak kan? Burung. Tapi dia buat kesimpulan, semua gagak adalah merak. Boleh ke? Tak boleh. Tak sah. Tak sah. Jadi kita kata argumen ni tak sah walaupun ini keadaan bila premis kita tu sah tapi kesimpulannya tidak sah. Tak benar Mana boleh semua gagak adalah merak. Gagak-gagak lah, merak-merak lah. Walaupun di dalam kategori yang sama. Kategori burung. Okey. Ini adalah contoh yang kedua argumen tidak sah. Okey, yang mana bila contoh dua ni berlaku? Bila premis dalam satu argumen tu tidak sah ataupun disyaki tidak sah tapi kesimpulannya adalah sah. Okey, kita tengok kat sini. Kenapa? Kita ada satu yang ni. Hanya orang yang memberi arahan patut dihukum. Sah ke tak sah? Hanya orang yang memberi arahan patut dihukum. Sah. Sah? Okey. Saya tidak mengeluarkan sebarang arahan. Sah ke tak sah? Oh, sah betul. Saya tak keluarkan sebarang arahan. Hanya orang yang beri arahan je kena hukum. Kalau orang yang memberi arahan untuk membunuh tu, dia yang patut
disabitkan kesalahan, betul tak? Patut dihukum, betul? Ya, ya. Okey, saya tidak mengeluarkan sebarang arahan, sah ke tak sah? Sah. Sah. Eh? Okey, tiba-tiba dia cakap saya hanya melaksanakan arahan itu. Oh, tak salah memang saya beri arahan. Itulah tak sah. Soalannya siapa yang mengeluarkan arahan, sebab dia kata dia tak mengeluarkan sebarang arahan kan. Okey, sebenarnya argument tak sah ni actually sebelum saya explain lebih detail, okey, oleh itu saya tak patut dihukum, betul ke? Sah ke? Salah sebab Salah bukan sebab dia bukan bagi arahan. Tak ada arahan. Okey, so kat sini ada satu premis yang tidak sah kan. Jadi kita anggap dia sebagai argument tidak sah. Okey. Argument tidak sah ni kebanyakan banyak digunakan dalam mahkamah ya untuk dia mengelirukan fakta atau untuk kita nak membuktikan seseorang itu tak bersalah. Okay, siapa yang biasanya guna argument tak sah ni sebenarnya? Pengembela ke pengacara? Bukan bela. Bela kan? Dia biasa kan, walaupun dia tahu anak buang dia itu bersalah, dia cuba mengutarakan argument yang tidak sah seperti ini supaya nampak kekeliruan kepada orang yang patut menilai lah sama orang itu bersalah atau tidak. Okey? Ada berlaku kisah benar kalau kamu tengok movie, saya dah tak ingat movie apa. Seorang ni dia telah bunuh seorang individu ini, tapi individu tu dia tak mati, cuma dia koma. Okey, namun begitu dia punya jalan cerita ni, orang yang bunuh tu dia terlepas tau daripada hukuman bunuh kerana yang disabitkan salah adalah doktor. Kenapa awak rasa? Awak rasa kenapa? Sebab peguam bela dia pandai cover dia, pandai boleh sebab macam ni. Kalau ikut medical term, seorang tu dia dianggap mati lah kalau otak dia Tak berfungsi. bila koma kita tak melakukan sebarang aktiviti pemikiran kan. Tapi dia punya fungsi-fungsi badan lain tetap beroperasi kan, seperti denyutan jantung, semua tu. Tapi apabila doktor tu dia mencabut dia punya pernafasan itu, dia katakan telah membunuh. Kenapa orang tu masih bernyawa, masih bernyawa lagi, dia pergi buka dia punya pernafasan tu, dan akhirnya dia mati lah kan. So yang menyebabkan kematian itu hasil daripada tindakan siapa? Tindakan doktor ke tindakan pembunuh tu? Tindakan doktor. That's why doktor tu yang disabitkan kesalahan. So kalau saya tahu cerita tu, saya lupa cerita tu. Kalau tengok mesti menarik. Inilah dikatakan contoh kait dengan argument tidak sah. Akhirnya orang tu terselamat. Doktor tu yang dipersalahkan. Sebab orang tu masih lagi boleh, sebab orang koma ni kita tak pasti actually dia boleh sedar bila kan. Okay, mungkin tak tahulah macam mana doktor tu pergi cabut sebab apa. Salah dia lah. Akhirnya menyebabkan kematian. So inilah argument tidak sah. Okay, alright. Okay, satu lagi keadaan untuk aplikasi keadaan ketiga, argument tak sah ni, kalau premis dan kesimpulannya ada yang tidak sah. Okay? Okay, kita tengok kat sini. Membuat akaun palsu adalah dibenarkan serta tidak menjadi kesalahan dan tak patut dihukum. Sah ke? Tidak sah lah. Tak salah dalam membuat akaun palsu kan? Membuat akaun palsu memanglah dia kata membuat akaun palsu adalah dibenarkan. Mana boleh kan? Serta tidak menjadi kesalahan dan tak patut dihukum. Memang betul lah tak sah. Okey. Saya membuat akaun palsu kerana ianya tidak menjadi kesalahan. Tidak sah lah. Tidak sah. Okey, oleh itu saya tak patut dihukum. Memang tidak sah. Memang tidak sah. Mana boleh tak hukum dalam buat akaun palsu kan? Alright, tak sah. Jadi dia adalah argument yang tidak sah. Alright. Okay. Kita pergi pula apa itu silogisma. Apa yang dikatakan dengan silogisma? Silogisma, alright.
Silogisma ni adalah struktur ke arah membentuk satu didaksi dan kesimpulan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua premis dan diakhiri dengan kesimpulan. Okey, didaksi ni apa? Umum ke khusus ke khusus ke umum? Umum ke Umum ke khusus. khusus. Umum ke khusus kan? Umum ke khusus. Khusus. Ini diagram dia daripada umum ke khusus. Itu ke arah membentuk satu didaksi dari umum ke khusus dan kesimpulan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua premis dan diakhiri dengan kesimpulan. Okey. Tengok macam mana bentuk Doktor silogisma. nak tanya, didaksi dengan didaktif tu sama je ke maksud dia? Sama je. Induktif kadang panggil didaksi. Okey, induktif, benda yang sama. Okey, induktif. Okay, benda yang sama. Ada 3 peringkat dah silogisma ni. Dia terdiri daripada peringkat pertama adalah premis besar. Apa yang dikatakan dengan premis besar? Dia adalah merujuk kepada penyataan umum yang merangkumi semua aspek dalam sesuatu kumpulan kategori atau bahagian. Dan untuk peringkat kedua dia ada premis kecil, dia akan explain pengenalan kepada satu benda atau hadiah khusus daripada kategori yang kita terangkan daripada umum tadi. Okay, yang mana kalau untuk kesimpulan peringkat ketiga, keputusan yang kita ambil tu daripada penyataan umum dalam premis besar. Jadi keputusan kita akan ambil penyataan umum dalam premis besar dan kita akan ambil penyataan khusus dalam premis kecil. So kesimpulan awak akan ambil dalam umum, penyataan umum dan khusus. Dalam premis besar dan kecil. Kalau premis besar kita ambil penyataan umum, premis kecil kita ambil penyataan khusus. Kita tengok ya, nampak macam apa benda sebenarnya. Okey. Premis besar. Premis besar dia adalah merujuk kepada satu kenyataan yang umum. Okey, penyataan yang umum. Okey. Kalau kamu lihat di sini penyataan umum dia adalah orang yang kaya banyak wang. Orang yang kaya banyak wang. Orang yang kaya banyak wang. Ini adalah satu kenyataan yang umum. Okey. Apa yang dikatakan dengan premis kecil? Dia merujuk kepada satu benda lah, pengenalan pada satu benda lah terhadap idea khusus daripada kategori tadi. Okey, siapa yang ada banyak wang? Ali. Okey, kalau kesimpulan, kita nak buat kesimpulan, premis besar kita ambil apa? Kita ambil umum. Umum. Kaya lah. Kalau Orang kaya. premis kecil kita ambil Ali. khusus. Okey, khusus. Okey, jadi kata kesimpulan Ali orang kaya. Ali ni apa? Khusus. Orang kaya ni adalah satu kenyataan yang umum. Okey, dan kesimpulan merangkumi premis penyataan umum dalam premis besar dan penyataan khusus dalam premis kecil. Kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Sama juga. Penyataan umum ni lah merujuk kepada orang yang kaya, banyak wang. Dia ada banyak premis kecil ni. Ada premis kecil 1, 2, 3 tapi benda-benda ni adalah merujuk kepada suatu yang idea khusus lah. Kalau kita lihat tadi merujuk kepada Ali. Whatever pun dia merujuk kepada Ali. Kenapa Ali ni ada banyak wang, banyak harta, banyak kereta. Jadi kesimpulan dia Ali orang kaya. Okey, itu dah ada kesimpulan. Ali kita ambil daripada premis kecil, orang kaya kita ambil daripada premis besar. Orang kaya adalah merupakan satu kenyataan umum. Okey. Di dalam silogisma ni juga, kalau kita apabila satu penyataan umum itu telah diberikan kualifikasi, ingat lagi tak kualifikasi apa maksud dia? Kita nak apa? Ingat lagi tak? Kita dah pernah dengar ayat ni dah tadi sebelum ni. Kebahagiaan besar. Benda apa tu? Penegasan kan? Kita tak berupaya nak membuktikan, tapi kita menggunakan satu frasa untuk menguatkan kita punya kenyataan. Okay? Kita tak mampu nak membuktikan bahawa benda tu kita tak ada bukti nak mengatakan satu hujahan kita tu tepat, tapi kita tahu benda tu berlaku, kita menggunakan frasa-frasa tertentu untuk menguatkan ayat kita. Okey.
kalau satu pernyataan umum telah diberikan kualifikasi sebagai premis besar, kesimpulan pun kena ada kualifikasi. Okey, apa maksud kualifikasi? Perkataan atau frasa yang menguatkan atau membetulkan sesuatu kenyataan umum sekiranya fakta yang tepat tidak dapat dibuktikan. Contoh saya bagi tadi, kita tahu pelajar kita ni memang kita rasa lebih kurang 9% yang lulus, tapi kita tak ada bukti, ada evidence nak tunjuk. So kita gunakan frasa kebanyakan pelajar kita lulus dalam ujian. Okey, ataupun sebahagian besar. Okey, sebahagian besar. Okey, contohnya apa dikatakan dengan kualifikasi dalam silogisma. Okey. Okey. Kalau kamu lihat kat sini dalam premis besar ni, kat mana perkataan kualifikasi dia? Kemungkinan. Okay. Kemungkinan ini adalah kualifikasi. Okey, kualifikasi dia. Okey. So pelajar rajin kemungkinan berjaya. Okey, kemungkinan berjaya. Kemudian Halim seorang pelajar yang rajin. Halim ni adalah satu kenyataan yang khusus. Jadi dia punya kesimpulan, Halim kita ambil daripada premis yang kecil. So kita kena letak kemungkinan juga sebab dalam premis besar kita ada perkataan, ada sesuatu kita letak kualifikasi, kita punya kesimpulan tu mesti ada kualifikasi. Jadi Halim kemungkinan berjaya. Okey, berjaya ambil kat mana? Ambil dekat premis besar. Okey, merujuk kepada pernyataan umum. Okey. Alright, dan kita menghampiri bahagian yang terakhir dalam chapter ni. Okey, kita tengok apa yang dikatakan dengan falasi. Okey. Falasi ni bermaksud satu huraian, alasan, pendapat atau kesimpulan yang keliru akibat daripada penyalahgunaan proses takulan. Okay? Proses takulan tu adalah satu proses ke arah kita capai kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang konkret lah. Okay? Actually terdapat banyak jenis falasi yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seharian kita, dan kebanyakan kita telah melakukan kesilapan berfikir dan kita sangka fikiran kita itu adalah benar, betul. Okay, tapi sebenarnya kita telah melakukan satu falasi. Okay. Contoh falasi banyak kita temui dalam buku, iklan, rancangan TV, ucapan-ucapan politik, berita-berita akhbar dan juga perbualan harian. Okay, kita tengok dulu kenapa berlakunya falasi ni. Okay, disebabkan oleh ketidakberkaitan sesuatu premis tu. Okay, bila menyebabkan satu falasi ya. Okay. Dan keadaan kedua, bila satu premis tu yang tak dapat diterima. Ketiga, bila sebab-sebab yang dikemukakan tidak memadai bagi satu hujah untuk mendapat kesimpulan. Dan seterusnya, kegagalan satu hujah untuk memberi penyangkalan yang efektif untuk kesimpulan ataupun hujahan itu sendirilah. Contohnya hujah tu terlemah dan tak cukup utuh. Okay, untuk kita tegakkan. Okay, itu sebab berlakunya falasi. Okay, ada 4 kategori falasi yang perlu kamu tahu. Yang pertama adalah fallacy of relevance. Okay, yang mana premis dia tak relevan kepada kesimpulan. Okay. Keadaan kedua adalah fallacy jenis of defective induction. Okay, walaupun premis ni relevan kepada kesimpulan, namun terlalu lemah dan tidak efektif kalau guna, dia boleh menimbulkan kesilapan. Okay. Dan seterusnya, jenis yang ketiga adalah fallacies of presumption. Okay, kesilapan timbul sebab terlalu bergantung kepada tanggapan salah dalam premis. Okay, dan seterusnya adalah fallacies of ambiguity, yang mana penggunaan perkataan ataupun frasa dalam premis atau dalam kesimpulan yang mempunyai makna berlainan dalam argumen berlainan. Okay, nanti saya akan explain satu persatu lah macam mana keadaan ini berlaku. Okay, alright. Tengok pada fallacy of relevance. Fallacy yang pertama. Okay, fallacy of relevance ni dia berlaku
Apabila premis dia tidak relevan kepada kesimpulan, okey, dan dia akan berlaku sekiranya kita buat appeal to emotion, sebenarnya kita melakukan appeal to emotion or fictive force. Okay, yang pertama, sikit. Yang kedua, bila berlakunya ad hominem. Ad hominem tu adalah kita against the person. Okay, saya akan explain one by one. Kita tengok yang pertama dulu. Macam mana dia fallacy of relevance ni berlaku bila keadaan appeal to emotion, pity ataupun force. Okay. Sebenarnya fallacy ni dia berlaku apabila kita nak orang terima pendapat kita dan dengan cara kita membuatkan orang tu kesian dekat kita. Okey, bukan kita kemukakan bukti-bukti yang betul, tapi kita nak mainkan perasaan dia. Okey, kita nak peralatkan emosi dia supaya orang tu kesian kita untuk mendapatkan belas kasihan dia. So kita telah melakukan fallacy appeal to emotion, kita telah memperalatkan emosi orang itu. Okey. Contohnya kita nak kita sebagai guru, kita kesian, kita pelajar tu gagal, okay, tapi guru tu dia meluluskan kerana bimbang beberapa pelajar tu akan sedih. So benda tu adalah berkaitan dengan emotion, pity force. Dia telah mempermainkan emosi guru tu. Okay, pelajar tu agaknya dia pandai kan, so akhirnya pelajar tu lulus lah sebab dia memperalatkan emosi guru tu. Okay. So guru tu pun luluskan dia sebab dia bimbang kalau ibu bapa pelajar tu akan sedih. Okay. Dia menggunakan memperalatkan emosi seseorang. So kamu telah melakukan fallacy of relevance. Okay. Untuk yang kedua, ad hominem. Okay, dalam kategori fallacy of relevance ni iaitu ad hominem. You against the person. Okay. Ad hominem ni actually bermaksud menentang orangnya. Okay. Dalam fallacy ini bukan idea yang kita tentang, tapi kita mengkritik peribadi seseorang. Kita mengkritik peribadi orang yang memberikan idea tersebut. Okay. Contohnya fallacy ni sering digunakan dalam mahkamah lah untuk mencabar keterangan saksi. Okay, contohnya Cikgu A ni dia bagi komen lah terhadap grup pasukan bola sepak kat sekolah ni kan. So pelajar-pelajar yang main bola ini dia melakukan fallacy ad hominem, yang mana dia telah menentang, dia telah mengkritik peribadi orang tu. Macam dia kata cikgu ni tak payah nak komen apa-apa tentang dia punya kualiti pasukan dia orang ni. Maksudnya cikgu tu pun tak tahu tentang bola. Dia pun tak pernah main bola. Sudah berapa bola dia masukkan. So pelajar ni telah melakukan fallacy of ad hominem. Dia bukan menentang idea tersebut, tapi dia cuba menentang dari segi peribadi cikgu tu. Okay, that is the hominem. Okay. Okay, kemudian fallacy yang kedua adalah fallacy of defective induction, iaitu fallacy jenis ini dia akan berlaku walaupun premis tu relevan kepada kesimpulan, namun dia terlalu lemah dan tidak efektif. Kalau diguna boleh menimbulkan kesilapan lah. Okay, fallacy jenis ini akan berlaku sekiranya berlakunya ignorance, kejahilan. Okay. Sebagai contoh, untuk ignorance sebagai contoh, fallacy ni berlaku apabila kita pertahankan idea kita dengan mengatakan tak ada bukti sahih pun bahawa idea kita tu salah. Okay? Dan hujah ni kita kata betul kerana tak ada buktikan sebagai salah. Let's say awak kata minum 2 gelas air setiap hari sebelum tidur adalah baik. Okay, itu kita adalah sebagai ignorance, kejahilan. Okay, you idea tu tak ada pun mengatakan bukti you tu salah. So itu adalah ignorance. Okay, keadaan kedua bila appeal to inappropriate authority. Okay, maksudnya awak merayu kepada authority yang tidak berkaitan. Okay,
Let's say contohnya bapa A ni minta tolong untuk pertukaran sekolah anaknya daripada kawannya walaupun kawannya bukan pegawai penempatan. Okey. Dia meminta pertolongan daripada orang yang bukan sepatutnya. So dia telah melakukan appeal to inappropriate authority. Okey, pada orang yang tidak berkaitan. Okey, suppose dia kena minta tolonglah dengan orang yang menguruskan penempatan anak dia, pemindahan sekolah anak dia. Okey. Seterusnya keadaan ketiga adalah bila berlakunya hasty generalization, iaitu pengitlakan yang tergesa-gesa. Itu membuat kesimpulan yang tergesa-gesa. Okey. Falasi ini adalah dikenali sebagai kenyataan sewenang-wenangnya kerana generasi ataupun induksi ataupun redaksi yang dibuat adalah berdasarkan bukti yang tidak mencukupi. Okey, dia buat kenyataan sewenang-wenangnya lah. Itu adalah hasty generalization. Okey. Dan kita boleh katakan hasty generation ni dia buat kesimpulan based on sampel yang kecil. So berlaku juga falasi. Okey. Sebagai contoh, orang berdasarkan sampel yang kecil, you buat assumption semua perempuan sama, suka barang kemas. Okay, disebabkan dia buat kajian tu kebetulan ada beberapa perempuan tu semua suka barang kemas. So dia buat kesimpulan semua perempuan ni, semua orang perempuan sama je suka barang kemas. So dia melakukan hasty generation lah. Sampel yang diguna tu kebetulan suka barang emas. Okay. Dan contoh juga, kalau you buat survey, pergi kat library UPSI, tengok tak ada orang. So you buat kesimpulan semua pelajar UPSI malas. Padahal pada masa awak pergi tu, masanya tak kena. Pelajar semua ada kat rumah, cuti semester break. So awak membuat kesimpulan yang tergesa-gesa. Okay. Seterusnya keadaan yang seterusnya, false cause, punca yang salah. Apa yang dikatakan dengan punca yang salah? Okay, contohnya, kalau kita pecahkan sesuatu cermin, so you boleh kata kalau you pecahkan cermin tu, awak akan terima nasib malang selama 7 tahun. Okey, awak pernah dengar tak surat berantai? Kalau macam kita terima surat berantai kan, kalau kamu tak agihkan surat tu, you akan dapat bala semua. Pernah dengar tak konsep-konsep tu? Benar kan? dapat mesej. Mesej kan? Itu adalah false cause, punca yang salah, melakukan fallacy or defective induction. Okey. Benda tu tak benar sebenarnya. Okey, seterusnya adalah fallacies of presumptions. Okey. Apa yang dikatakan dengan fallacy of presumption ni adalah dia berlaku apabila seorang individu membuat anggapan yang salah dan secara tak sengaja. Dia membuat satu anggapan yang salah secara tak sengaja. Okey. Anggapan yang salah ini dia boleh berlaku melalui dua keadaan. Yang pertama adalah by accident ataupun secara tiba-tiba, secara tiba-tiba ya, by accident, secara tiba-tiba. Okey, secara tiba-tiba, mana dia berlaku secara tak sengaja membuat andaian salah. Okey, sebagai contoh dia buat andaian secara tak sengaja ya, buat andaian. Kalau awak jumpa orang yang rambut panjang, awak kata dia jahat. Kalau awak tengok orang tak pakai tudung, dia tu jahat, tak semayang, tak solat. Itu adalah satu presumption yang, anggapan yang secara tak sengaja, by accident, secara tiba-tiba. Okey. Manakala dalam keadaan kedua adalah dalam keadaan complex question. Okay, complex question ni maksudnya kalau ada translate Melayu is a soalan kompleks lah. Okay. Keadaan ni berlaku ya bila seseorang tu menanyakan banyak soalan dan juga kompleks ataupun orang yang telah menggunakan perkataan yang susah dan you anggap dia pandai daripada kita. So itu adalah satu complex question. Okay. Alright. Dan akhir sekali adalah fallacy of ambiguity. Okay, apa maksud fallacy ambiguity? Bila penggunaan perkataan ataupun frasa dalam premis ataupun dalam kesimpulan, dia ada maksud yang berlainan. Okay, dengan argumen berlainan yang boleh menyebabkan pelbagai tindakan terjadilah. Okay, antara yang boleh berlaku, fallacy boleh berlaku jenis ini adalah jenis equivocation. Okay, apa maksud equivocation ni? Kita menggunakan perkataan yang salah atau berlainan. Okay?
Kalau dekat Malaysia, kita padam papan hitam. Tapi kalau orang Indonesia menggunakan, nak padam tu dia menggunakan perkataan hapus. Mana penggunaan perkataan yang salah ataupun berbeza. Mungkin mengikut negara-negara, budaya negara-negara tertentu. So telah melakukan perkataan equivocation. Okay. Accent, logat. Okay. Yang seterusnya accent dari segi logat. Okay. Okay. Untuk falasi jenis accent ni dia berlaku apabila kita guna perkataan yang membawa maksud yang berbeza dalam satu situasi. Okey. Kalau dekat semenanjung Malaysia, lawa ni maksudnya apa? Cantik. Cantik. Ni dekat orang ni untuk semenanjung ya. Tapi kalau awak pergi Sarawak, awak kata orang tu lawa, maksudnya adalah sombong. Jangan sebarang-sebarang perkataan lawa di sana. Tak pasal kena ni. So that is the accent punya fallacy lah dalam kategori fallacy or ambiguity. Okay. So rumusan dia dah habis last slide dah. Konsep logik ni sangat diperlukan dalam membantu kehidupan seharian kita, contohnya dalam membuat keputusan. Argument, silogisma, falasi ni elemen utama dalam konteks pemikiran kritis dan kita boleh aplikasikan elemen tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan kita boleh katakan pemikiran kritis ni kita boleh kaitkan dengan isu dan fikiran semasa serta pendidikan lah. Sebenarnya gunalah pemikiran kritis ni. Okay. So untuk kita memperkukuhkan lagi chapter ini, kita boleh buat aktiviti sekejap. Okay, buat aktiviti ni, saya nak kamu bagi hujah ni. Nanti saya tanya, boleh tak? Cuba baca dulu, fikir-fikirkan. Wajarkah seorang isteri yang berpendidikan tinggi menjadi suri rumah sepenuh masa untuk menguruskan keluarga mereka? Kemukakan hujah anda untuk menyokong kesimpulan anda. Awak kena nyata-nyatakan hujah awak, akhirnya awak sokong ataupun untuk menyokong kesimpulan awak. Sama ada hujah awak itu perlu menyenaraikan hujah-hujah untuk menyokong kesimpulan awak. Okey, cuba fikirkan, saya bagi 5 minit untuk buat ni. Nanti saya tanya, saya panggil. 5 minit saya bagi.
Okey, dah siap ke? Dah ada hujah dah. Ada tak hujah dia? Dah ready dah kalau saya nak tanya? Dah. Sekejap ni. Okey, saya nak tanya siapa ada tak ni siapa? Karul Munirah ada tak? Ada saya. Okey, Karul Munirah, kalau awak macam tengok anak aku hujah awak, apa awak punya kesimpulan? Kesimpulan, bismillahirrahmanirrahim. Suri rumah yang berpendidikan tinggi uruskan keluarga. Maknanya dia tak bekerja doktor? Awak setuju ke? Dia berpendidikan tinggi tapi dia perlu uruskan keluarga. Okey, dia sebenarnya semua ni atas pendapat individu masing-masing. Kadang-kadang pada zaman sekarang ni, mereka ni terpaksa atas desakan kehidupan pada masa kini. Okey. Suri rumah ni walaupun diorang berpendidikan tinggi, diorang memikirkan hal ehwal pengurusan anak-anak. Itu yang paling utama, pengurusan suami dan juga anak-anak. Bila mereka bekerja, mereka risau. Dah putus ke? Line dia. Karul Munirah. Ada tak? Dia dah putus Dengar tadi tak? ada. Hello? Tadi tak dengar. Ni baru dengar balik. Hello? Ya, dengar tak? Baru dengar. Ya. Wajar ke tak? Okey. Clear tak? Bagi Clear. saya, dia bergantung kepada setiap pemikiran dan cara pengurusan individu masing-masing. Bagi saya, wajar kalau faktor ekonomi keluarga dia cukup. Kalau untuk suami dia saja yang bekerja. Okey, macam kalau yang suami untuk tanggung isteri dan anak dia, tanpa perlu isteri dia bekerja, dia boleh jadi suri rumah walaupun dia berpendidikan tinggi. Sebab kat situ dia akan memikirkan yang paling utama sekali hal ehwal pengurusan suami dan juga anak-anak. Dia anak-anak yang membesar depan mata dia. Okey. Kalaulah anda diberi pilihan, anda nak jadi suri rumah sepenuh masa ke nak bekerja? Tak dengar lah. Kalau saya diberi pilihan. Dengar tak? Baru nak dengar. Sekejap. Dia mesti cari pot lain tu. Mengah-mengah tu. Kita buka ke, kita pintu ke tu gambarnya. Sebab kat situ saya akan rasa berbandul, saya besarkan anak saya di depan mata. Lepas tu kat situ saya boleh lindungi keluarga saya daripada bencana yang kita tak jangka. Sebab sekarang ni pun kita boleh nampak anak-anak yang kita hantar kat taska macam-macam bencana kan. Kat situ. Tapi kalau atas desakan kehidupan, tapi kena dia macam ni, doktor, dia bergantung kepada situasi. Kalau atas desakan kehidupan macam suami kita, sebab kalau kita duduk bandar, kalau seorang saja yang bekerja, untuk ekonomi keluarga nak sara. Jadi, mungkin yang berpendidikan tinggi, isteri boleh kampung ekonomi keluarga sekali. Okay, alright. Itu adalah hujah anda. Kalau awak rasa bergantung pada, sekarang ni punya hujah adalah bergantung pada situasi ekonomi lah. Kalau you rasakan suami tu mampu, kewangan yang baik, better lah isteri tu dan isteri rumah kan. Tapi kalau anda kata ekonomi itu tidak stabil dan seandainya kita duduk dalam keadaan duduk di dalam kawasan yang bandar metropolitan memerlukan kos yang tinggi, tak wajar. Kos hidup yang tinggi.
tak wajarlah dia jadi suri rumah masa dan perlu membantu suami. Rumah. Ada tak orang Ya, yang, betul. okay, terima kasih. Ada tak orang yang rasa benda ni wajar? Ada tak? Ada tak? Saya. Okey, Masyarah. Kita Masyarah Okey, Ya. apa awak punya pula? Boleh saya tahu hujah awak pula? Pada pendapat saya, ia adalah wajar kerana seorang isteri prioriti dia sebenarnya di rumah lah. Itu keutamaan lah, mengikut keutamaan. Itulah jawapan saya, Doktor. Oh, maksudnya awak kata tak kisahlah awak ada PhD pun, Ya. maksudnya kena jadi juga suri rumah sepenuh masa. Macam tu. Ya. Sebab dia punya konsep yang awak gunakan adalah seorang isteri, dia punya tempat adalah dia punya tempat adalah dia punya peranan adalah menguruskan keluarga. Itu awak punya hujah. Okey, alright. Jadi tak salah benda tu, itu awak punya pandangan. Okey, siapa lagi? Saya tanya lagi pihak lelaki pula. Okey. Pihak lelaki. Ada orang Nafizah ke nak cakap? Okey, Nafizah dulu. Saya nak cuba. Dia ada nak kata kalau wajar berdasarkan pengalaman, tidak wajar pun berdasarkan pengalaman. Sebab saya 4 tahun dulu awal kahwin memang suri rumah 10 masa. Tapi kewajaran tu terjadi sebab anak tu masih kecil, masih baby. Wajar. Maksudnya pada saya wajarlah untuk isteri ni walaupun saya ramai kawan-kawan yang master dan PhD tapi mereka suri rumah. Tapi apa yang membezakan mereka adalah pendidikan anak-anak tu berbeza. Maknanya saya tengok maknanya produk yang mereka hasilkan tu tak sama dengan produk orang yang lain lah. Tak sama. Maksudnya anak mereka ni mungkin diorang homeschoolkan anak, hafazan pun cantik, bagus. Maknanya saya pegang ibu ni memang madrasah untuk anak-anak. Maknanya mereka divert dia punya, mereka dah ada ilmu pengetahuan yang tinggi. Maknanya ibu-ibu yang pintar ni, dia membesarkan anak-anak yang pintar juga. Lebih kurang macam tu lah fokusnya. Tapi 4 tahun kebelakangan ni saya jadi ibu yang bekerja pula. Itu jadi tidak wajar juga sebab keperluan anak-anak dah membesar, mereka perlukan sekolah yang atau pendidikan yang baik. Macam contoh kita nak hantar anak sekolah sekolah swasta tahfiz contoh, yurannya dah berapa. Kita nak hantar pasti contoh yurannya dah berapa. Jadi tengok keperluan, jadi saya tak wajarlah untuk saya jadi suri rumah. Contoh macam itulah, maknanya ada situasi yang kita nampak wajar, ada situasi yang tak wajar. Macam tu. Okey, betul. Saya setuju dengan tersebut. Okey, terima kasih Hafizah. Okey, pihak lelaki, siapa ni? Luqman Hakim ada? Ada ni kat sini sepatutnya. Ada. Okay, kalau dari pihak lelaki bagaimana agaknya? Bagi saya doktor, ada wajar dan tak wajar. Kalau wajar, sebenarnya perempuan tempat dia sebaiknya di rumah lah. Mengikut Allah SWT pun ada menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, hendaklah kalian, yakni isteri-isteri Nabi, tetap di rumah-rumah kalian dan jangan bertabarruj seperti orang-orang jahiliah terdahulu. Bertabarruj ni bermakeup lah ataupun berhias-hias. Okey, benarnya perempuan tempat dia seeloknya dalam Islam di rumah. Tapi berbezalah situasi dan keadaan lah. Macam sekarang ni kita lebih tengok keadaan ekonomi. Kadang-kadang perempuan ni perlu bekerja. Suami pun perlu bekerja, dua-dua perlu bekerja. Wajar maksudnya walaupun berpendidikan tinggi, dia perlu bekerja juga. Tetapi yang sebenarnya bagi saya sebenarnya walaupun perempuan tu berpendidikan tinggi, seeloknya dia berada di rumah. Kenapa? Ulama ada menyebutkan al-ummu madrasatul aula lil abna. Mak itu adalah, seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anak mereka. Apabila anak-anak ni diasuh oleh ibu sendiri, maka kita tengok perbezaan anak yang diasuh oleh ibu yang berada di rumah ataupun ibu yang bekerja. Berbeza, sangat berbeza. Itulah. Kalau satu lagi yang kedua, perlu ada keredaan suami. Kalau contoh suami kata tak payah bekerja, walaupun pendidikan tinggi, tak payah kerja lah. Kena reda lah dengan apa yang suami katakan tu. Itulah pendapat saya. Okay, betul juga. Betul. tak ada salah. Okey, saya nak tanya lagi. Terima kasih
Syahmi ada tak Syahmi? Ada doktor, ada saya. Kalau dari segi Syahmi pula, ujah Syahmi macam mana? Ujian saya pun tak jauh beza dengan rakan-rakan, cuma agak sebenarnya ini isu fleksibel lah bagi saya. Cuma saya lebih berat kepada wajar. Sekiranya, tapi ada sebab dia. Sekiranya suami mampu memberi nafkah dan hak-hak yang diperlukan lah. Kalau tak mampu tu memang terpaksa lah isteri tu kena mencari pekerjaan sebab belajar tinggi-tinggi susah kan. Tapi sekiranya suami mampu suami mampu untuk memberi nafkah dan hak-hak yang diperlukan isteri untuk, jadi isteri boleh menumpukan sepenuhnya lah perhatian kepada pendidikan dan kebajikan anak-anak keluarga. Sebab simpulannya pendidikan tu bukanlah saya sepenentu untuk mendapat kerja yang lebih baik ataupun maknanya lebih better rumah. Sebab banyak pengalaman family saya sebenarnya saya lihat pada family saya masa tak kahwin lagi kan. Jadi saya melihat banyak kakak-kakak saya yang berpelajaran tinggi pun jadi rumah ada suaminya dalam kategori mampu untuk menanggung sampailah anak-anak mereka besar. Okay, alright. Okay, betul. Okay, so masing-masing ada yang kata wajar, ada yang tidak wajar bergantung kepada hujahan-hujahan yang dikemukakan lah. Okay. Kita tengok situasi, kita kena nilai sebab akibatnya juga kita kena nilai, kita kena pecahkan hujahan-hujahan tersebut sehingga kita mendapat satu keputusan yang memberikan satu keharmonian dalam kita punya rumah tangga. Itulah yang lebih penting bagi saya. Okay, kita buat last activity sebelum kita proceed lah, habislah untuk kita hari ni. Sekejap saya tunjuk satu lagi aktiviti. Okay, untuk relax je lah. Okay, nampak tak ni? Nampak. Okay, ini aktiviti ni just nak tengok unitnya otak awak ni. Kira berapa F dalam ayat ni? Berapa jumlah huruf F dalam ayat ni? 15 saat je. 4. 5. 4. 1. 1. Ya Allah. Ya betul 1. 1. Semua salah jawapan. 5. 3 doktor. 1. 3. Salah. 1. 3. Kosong. Lagi salah. Mana ada F huruf kecil doktor? Tak ada pun F. F je, tak cari bilangan F ni. Maksudnya F, bilangan berapa jumlah F dalam ayat ni? Huruf F. Maksudnya Oh, F. 4 lah. 4 eh? Lagi? 4. Salah. 6 doktor. 6 betul. 6. Enam. Kenapa orang kata dapat 6? Kat mana 6 Sebab tu? masuk F tu. Off kan? 5 lah. 3. Oh, sama si off tu. What? Off atas tu. Mana satu off tu? Satu ki on atas tu. Off. Yes, off. 6. Bagi pertama. 6. Seramai kan orang abaikan off tu kan? Ya Allah. Okay. Right. Ni kata santai je lah. PDT ni. Dahsyat. Kalau seorang tu dapat kira semua 6M tu, biasanya dia mau orang perempuan biasanya detail je tu. Nampak kan? Biasanya lelaki dia kata 3 tau, tapi awak dapat 6. Lain tu. Detail awak ni katnya. Okay, ada apa nak tanya tak? Saya rasa untuk hari ni tu saja. Ada tak nak tanya apa-apa? Tak ada. Ada tak? Krik-krik dah semua ni. Forum tu kena ada berapa patah perkataan doktor? Ada limit. Tapi berpadananlah dengan tak ada limit, it's no limit tapi rational lah, logik lah. Kita belajar logik kan? Logik lah. Okay. Kalau ada tak lagi? Saya rasa itu saja untuk hari ni. Doktor, Ya. saya nak tanya, untuk penulisan ilmiah tu tajuk dia bebas je? Ya, bebas bergantung pada you punya kajian lah. Dah jumpa ke? Kalau dah jumpa ke?
Dah tengah mencari lagi. Sedang mencari. So hari ni kan habis awal, dah boleh ambil peluang masa ni kalau nak discuss group assignment. Boleh lepas ni kalau tu. Tapi kalau rasa nak jalan-jalan, is up to you lah. Pandai manage lah asalkan benda tu siap. Okay, dah ada group ke masing-masing? Dah. Dah ada lah. So tak ada isu yang orang tak ada group Nanti tak nak lah tiba-tiba at the end of time nak kena submit, ada yang kata saya tak ada group. Saya tak nak lah benda tu berlaku. Okay, pandai-pandai dah manage dah besar kan. Bukan lagi budak-budak undergraduate yang hendak kita susun aturkan kehidupannya sampai group mana nak masuk pun kena buat. Okay, kalau macam tu, kalau tak ada apa-apa, selamat menjawab forum jangan lupa. Kita jumpa balik nanti bulan berapa bulan 3 lah kot. Ujian. Nanti apa-apa detail pasal ujian saya akan WhatsApp group lah. Okay, saya sudahi kelas kita hari ni dengan bacaan surah Al-As. Malah surah An-Nas, saya surah Al-As betul dah. Okay, jumpa lagi ya. Minta maaf ada kekurangan. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Okay, jangan lupa forum. Okay, Assalamualaikum. Ya, betul. InsyaAllah.